Depan kita, jaga kita, bersiap siaga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nurul Zamri dalam berita Semasa 3. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi menegaskan vaksin COVID-19 yang akan diguna pakai nanti tidak memberi kesan sampingan memudaratkan kepada kesihatan untuk jangka masa panjang. Malam Menterinya Ahmad Amzad Hashim berkata vaksin itu telah diuji secara klinikal dan akan dikawal oleh bahagian regulatori farmasi negara Kementerian Kesihatan. Semua vaksin mempunyai kesan sampingan. Yang penting kesan sampingan itu tidak teruk dan berbahaya. Sebahagian besar kesan sampingan adalah sementara sahaja. Misalnya rasa sakit apabila disuntik, sebahagiannya mungkin demam atau loya. Pihaknya akan memberi pendedahan dan menyalurkan maklumat yang tepat berkenaan vaksin bagi meyakinkan dan membuang keraguan masyarakat sekaligus mencapai sasaran 70% rakyat menerima vaksin COVID-19 pada suku pertama tahun ini. Sehingga ini, Malaysia telah menandatangani perjanjian dengan Pfizer dan BioNTech untuk memperoleh 12.8 juta dos vaksin. Negara juga bakal menerima 6.4 juta lagi dos vaksin daripada AstraZeneca, selain daripada beberapa lagi pembekal. Berhenti menularkan berita tidak pasti. Pesanan Menteri Komunikasi dan Multimedia ini buat netizen yang tidak henti menularkan kembali foto maupun video keadaan banjir lama di laman sosial. Tindakan ini menimbulkan resah dan gusar buat penduduk yang berada di kawasan terjejas banjir. Jelas Datuk Saifuddin Abdullah, seharusnya mereka menghubungi terlebih dahulu pihak berwajib bagi mengesahkan perkara tersebut sebelum menyebarkan kepada orang ramai. Tindakan yang tidak bertanggungjawab ini menyebabkan gangguan emosi buat penduduk terjejas. Beliau menyatakannya ketika melawat pusat pembinaan sementara di Sekolah Kebangsaan Galing, Kuantan. Sementara itu, beliau yang juga ahli Parlimen Indra Mahkota juga mengingatkan mana-mana badan bukan kerajaan NGO yang ingin menghulurkan bantuan dan sumbangan boleh terus ke pusat pengumpulan sumbangan Jabatan Kebajikan Masyarakat di setiap daerah. Perkembangan banjir di Pahang, kita ikuti situasi terkini di Lebuh Raya Pantai Timur LPT1 bersama wartawan Nasrul Hakim Muhammad Noor. Silakan Nasrul. Berada di Lebuh Raya Pantai Timur LPT1 berhampiran lancang. Laluan di kilometer 84.6 sehingga 84.7 ditutup kepada semua kenderaan bermula pukul 11.30 malam tadi. Keadaan semasa pada ketika ini, apa yang dapat saya kongsikan, rata-rata pengguna terkandas berikutan laluan berkenaan tidak boleh dilalui. Malah ada dalam kalangan pengguna terpaksa bermalam di dalam kenderaan sejak malam tadi kerana sukar untuk berpatah balik berikutan banyak kenderaan yang terperangkap akibat rosak. Syarikat Konsesi LPT1 Anih Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan penutupan laluan melibatkan kedua-dua arah susulan limpahan air sedalam kira-kira 1 meter. Kenyataan itu turut memaklumkan limpahan yang turut berlaku di laluan kilometer 113.3 arah timur masih dibuka kepada kenderaan. Penutupan hanya melibatkan lorong kiri dan lorong kecemasan arah timur, manakala arah barat hanya lorong kecemasan saja ditutup berikutan limpahan air. Pengguna dinasihati untuk menangguhkan perjalanan dan mematuhi arahan petugas di lokasi. Sekian yang dapat saya kongsikan langsung dari LPT1. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Baik, laporan itu mengakhiri berita Semasa 3 bersama saya Nur Zamri. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.